Memang cikgu bagi ringkas. Okey. Okey ke tak okey tajuk lepas? Pembentukan Malaysia. Hmm, Ha? boleh lah cikgu tapi dia macam susah macam mana nak fahamkan sikit. Susah nak faham? Bagaimana susah nak faham Sebab cikgu punya PowerPoint kan Sangat ringkas je. simple. Uh-uh. Sangat ringkas. Ya, boleh je cikgu tunjuk PowerPoint yang ni sebab cikgu nak cepat je tunjukkan awak. Cikgu kira benda yang dah sedia ada. Okey, tak apa. Nanti kita tengok balik semula. Sekejap. Cikgu share balik semula. Ingat. Lepas tu cikgu tunjukkan awak untuk bab seterusnya. Okey. Bab pembentukan Malaysia pun cikgu tunjuk slide yang lebih detail lah. Okey, jap. Hari ni kita nak buat tajuk apa ni? Ini kan ada yang masuk kan cikgu tak perasan tau, dia minta accept masuk. Aduh. Alah, lambat lah. Sekejap tak sayang. Ini pembentukan Malaysia ni ke? Yang ni ke? Awak tak dapat? Yang tu cikgu. Okey, baik ya. Tengoklah ni. Ni kita cakap kita punya apa benda gagasan Malaysia tu apa? Okey. Gagasan Malaysia tu adalah penubuhan disebabkan kita merdekanya tanah Melayu, kita nak gabunglah Sabah Sarawak Singapura tu. Okey, kita mestilah berunding dengan kerajaan British. Maka terhasillah Perlembagaan Persekutuan Malaysia 1963 bila Sabah Sarawak Tanah Singapura bergabung dengan tanah Melayu. Okey, ini idea dia. Kalau kita tanya idea siapa, kita jawablah idea ni Okey, idea awalnya. Mula-mula kita akan sebut nama dia, Lord Brassey. Idea dan cadangan ni lah Lord Brassey, pengarah syarikat berpiagaan Borneo Utara tu nak gabungkan apa. Malcolm McDonald, kalau ingat dia punya jawatan sebutlah. Okey, nak gabungkan siapa. Gerald Templar nak gabungkan siapa. Okey, penduduk tempatan pun sama. Okey, kalau dia nak idea penduduk tempatan lah. Okey, apa rasional kita bergabung ni? Yang ni rasionalnya bergabung. Yang pertama, bila ada komunis di Sabah Sarawak, di Singapura dan Sarawak, dia sangat dekat dengan kita. Okey, Singapura, lebih-lebih lagi Singapura, senang-senang dia boleh masuk. Itu sebab tajuk kita selepas ni tentang komunis banyak. Okey, komunis sangat banyak di Singapura dan Sarawak. Lepas itu keselamatan lah. Seimbangkan komposisi kaum, okey. Apa nak seimbangkan tu? Bagi lebih-lebih kurang sama banyak. Okey, kaum Melayu dan Bumiputera sama banyak dengan kaum Cina dan India. Itu sebab kita bawa masuk Bumiputera, Sabah, Sarawak. Kalau kita bawa masuk Singapura saja, Cina lah banyak. Okey, seterusnya kita nak cepatkan kemerdekaan bagi negeri yang belum merdeka ni lah. Sebab apa? British kesuntukkan masa. Yang keempat ini ialah pembangunan wilayah. Ini bahagian ekonomi sebenarnya ni. Okay, keselamatan ni bahagian politik. Kemerdekaan juga bahagian politik. Bahagian sosialnya ialah komposisi penduduk. Pembangunan ekonominya ialah pembangunan wilayah. Bila kita berkongsi tanah, bila kita berkongsi negara, negeri, besarlah tanah kita. Banyaklah hasil kita. Banyaklah pelabur yang boleh beri kepercayaan pada kita untuk melabur di Malaysia. Melabur di Malaysia Tanah Melayu boleh, melabur di Semenanjung boleh, di Sabah boleh, Sarawak boleh. Maknanya semuanya ada hasil masing-masing. Ni negara. Okey. Ini reaksi ya. Reaksi nak tulis macam ni je lah. Okey. Janganlah buat jadual pula. Okey. Sebut di Sarawak siapa sokong. Berjasa Panah Pesaka sokong. Okey. SUPP tak sokong. Di bawah Ontui tak sokong.
Jadi untuk mengatasi SUPP ni, parti-parti lain membentuk Perikatan Sarawak. Untuk apa? Nak lemahkan parti SUPP. Sama juga di Sabah. Ungkup Usnul Pasuk Mamogun membentuk perikatan untuk melemahkan SA. Okey. Kalau dia sebut sebab tu, kita kena sebutlah. Okey. Tak sokong sebab merasakan ni anggap Tanah Melayu sangat terasing, jauh, sesuaikan diri. Jadi dia tuntut perkara. Yang mana dia bagi poin tu kena bagilah. Sultan Omar Ali di Brunei setuju. Okey, sokong. M. Azhari tak sokong sebab dia nak tubuhkan Persekutuan Borneo, gabungan Sabah, Sarawak dan juga Brunei sendiri. Jadi dia menganggap neo-kolonialism untuk lancarkan pemberontakan. Macam inilah. Okey, ini reaksi pembentukan Malaysia daripada negara jiran. Indonesia mula-mula sokong, lepas tu tak sokong. Lepas tu Filipina memang tak sokong, menentang sebab dakwa milik dia. Thailand sokong saja. Itu sahaja. Yang agak susah yang ni lah kot. Okey, yang ini. Okey, kalau yang ini pun satu persatu lah awak ambil. Siri lawatan. Lawatan siapa lawatan? Tengku ke Singapura. Pergi lawatan ke mana-mana negeri yang kita ajak masuk. Pergi Singapura dan Brunei. Tengku pergi. Orang Sabah dan Sarawak pula datang ke Tanah Melayu. Nak tengok. Okey, nak tengok bagaimana perkembangan di Tanah Melayu. Bagaimana pembangunan di Tanah Melayu. Sesuai tak dia nak masuk. Macam tu. Jadi dia ngadu ke Sabah Sarawak. Untuk apa? Lawatan kita Sabah Sarawak, kita nak terangkan apa itu pembentukan Malaysia. Apa itu gagasan Malaysia. Itu sebab kita buat lawatan, bukan pergi melawat saja. Okay, kita hantar wakil kita. Hasil daripada lawatan itu semua, kita setuju menubuhkan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia. Okay, ni wakil dia daripada nampak. Tanah Melayu, Sabah, Sarawak, Singapura. Okey, kita bermesyuarat 4 kali ke apa tu. Donald Stephen kita jadikan pengerusi. Untuk apa? Tujuannya untuk yakinkan, untuk menggalakkan yakinkan penduduk Sabah Sarawak tentang Malaysia. Dia adakan pandangan penduduk. Suka ke tak suka. Jadi nampak kalau tak suka dia beri keyakinan. Okey. Sebarkan maklumat aktiviti penghebahan. Dia hebahkan apa yang berlaku di Semenanjung. Supaya apa? Rakyat Sabah Sarawak setuju nak masuk. Nanti kalau dia masuk, kita juga boleh membangun seperti Semenanjung. Macam itulah. Referendum Singapura, di Singapura adakan referendum tapi tak banyak cerita. Macam ni cukuplah. Rundingan London antara daripada rundingan London ini, apabila kita berunding di London, Kerajaan British arahkan kita menubuhkan sebuah Suruhanjaya yang namanya Suruhanjaya Corbett. Okey, yang ni kena banyaklah cerita ni. Apa ahlinya? Lord Corbett, Anthony Abel ke, Wong Pauni, Ghazali Syafi'i. Itu ialah orang tempatan tu. 2 orang tu ialah orang tempatan. Tan Sri Ghazali Syafi'i dan Datuk Wong Pauni. Okey, apa dia punya tu? Untuk tinjau. Tinjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak. Tinjau dulu. Okey, hasil daripada tinjauan, dia buatlah penilaian. Dia kira berapa banyak yang setuju. 2/3 setuju. Okey. Dan maknanya 1/3 lagi tu tak setuju lah. Okey. Ada juga yang setuju ni sebenarnya minta kita beri dia kemerdekaan terlebih dahulu. Jadi kita ambil kira 2/3 setuju lah. Jadi dia beri cadangan kepada kerajaan British. Okey, kerajaan British apa dia cadangan dia? Untuk bawa masuk Sabah Sarawak nanti, kita gunalah ataupun kita ambil tuntutan perkara 20 itu, 20 perkara ataupun tuntutan 20 perkara ataupun perkara 20 itu jadikan sebahagian perlembagaan kita. Okey, perlembagaan yang asal kita guna pakai semula, cuma kita tambah apa yang dia minta. Macam tu. Jadi kena beritahulah dia apa tuntutan 20 tu. Contohnya berkaitan immigration, bahasa, agama, ketua menteri, itu antara cadangan. Okey, dan dilaporkan kepada kerajaan British. Okey, laporan itu diperincikan oleh jawatan kuasa antara kerajaan. Okey, jadi maka diperincikan perkara 20 tadi, diperincikan Suruhanjaya yang apa yang Suruhanjaya Corbett buat tu, perlembagaan mesti daripada yang asal, hanya kita pindah sikit-sikit.
Jadi maka dapatlah usul 18 perkara bagi Sarawak, 20 perkara bagi Sabah. Jadi kat sinilah yang paling penting. Okey, kepentingan Suruhanjaya Core Board. Lepas itu, bila kita dah tengok 2/3 setuju apa semua, kita pun buatlah perjanjiannya. Ini antara inti parti perjanjiannya. Okey, maka kita nak cuba tanda tangan perjanjian. Nampak? 63 ditandatangani di London. Rupanya tak. Ini antara inti partinya ialah rupanya dapat bantahan perjanjian Indonesia. Jadi maka PBB telah menghantar wakilnya. Siapa? Setiausaha PBB-nya Yutan menubuhkan jawatan kuasa untuk membuat tinjauan. Jawatan kuasa ini terdiri daripada anggota PBB daripada negara-negara inilah yang menyertai, contohnya Australia, Jepun, banyak yang datang tempat kita hasil tinjauan. Okey, membuat apa? Tinjauan. Nak pergi lagi sekali sebab Indonesia tak percaya. Okey, penduduk Sabah dan Sarawak nak masuk Malaysia, dia tak percaya. Suruh buat sekali lagi tinjauan. Inilah PBB buat tinjauannya. Okey. Memang betul lah orang Sabah Sarawak memang setuju. Jadi bila setuju terpaksalah Indon terima. Tapi dia terima dengan tak bagus lah. Okey, bila setuju kita isytiharkan peristiwa pembentukan Malaysia ni serentak di Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Yang ni Indonesia yang tak setuju tadi menjalankan konfrontasi. Okey, ni nasib baik tempat awal sikit je ni. Okey, peristiwa yang dia bagi sikit je. Konfrontasi yang dengan konsep ganyang Malaysia. Okey, kenapa? Ni masih neokolonialism. Letak je neokolonialism. Memang dapat lah. Okey. Akhir sekali langkah kita menamatkan. Ini tak ada apa sangat. Okey, hanya rundingan persetujuan Indonesia. Itu sahaja. Okey. Tak apalah kalau awak tak faham yang ni. Cikgu tunjukkan awak ada yang diberi yang lebih detail lah. Okey? Laju ya? Tak cikgu, okey. Tak ada, kena tengok balik semula barulah kita dapat ni. Okey? Yang penting kita dengar dulu cikgu cakap, lepas tu awak baca balik, awak tengok, oh simplenya nota. Macam mana nota cikgu simple? Okey. Yang ni cikgu tunjukkan awak, hari ni kita punya apa cabaran kita lah. Nota macam ni. Begini ringkas, begini padat. Okey, jadi hari ini selepas kita membentuk Malaysia, selepas bergabung Sabah, Sarawak, Singapura, apa cabaran yang kita hadapi? Ni cabaran selepas pembentukan Malaysia, maknanya selepas tahun 1963. Okey, 1963, apa cabaran yang kita dapat? Apa masalah yang kita terpaksa hadapi? Masalahnya benda ni. Masalahnya ni. Okey. Inilah masalah dia. Masalah yang dihadapi Malaysia. Okey. Yang pertamanya ialah faktor pemisahan Singapura. Okey, kau tengok buku yang ni dulu kan. Tak apalah. Faktor pemisahan Singapura maknanya kenapa kita keluarkan Singapura ni? Apa yang dia minta sebenarnya ni? Kita terpaksa keluarkan. Okey. Yang seterusnya, apa cabarannya? Komunis. Okey, seterusnya ialah pembangunan ekonomi. Ekonomi yang tidak stabil. Ekonomi yang tidak stabil menyebabkan rusuhan kaum terjadi. Jadi ringkasnya, cabaran pertama ialah Singapura diasingkan. Yang kedua ancaman komunis, pembangunan ekonomi dan tragedi hubungan antara kaum. Peristiwa 13 Mei. Okay. Nampak bila kita dah merdeka, pilihan raya yang pertama kita adakan tahun 1955 tu. Lepas tu 5 tahun berikutnya kita adakan pilihan raya. 5 tahun berikutnya kita adakan lagi. Masalah rusuhan yang sangat besar. Okay. Okey, cabarannya. Susahlah ni pada akhir pelajaran murid dapat menerangkan cabaran. Bukan senang cabaran ini, okey.
Cabaran yang pertama kita yang mana ni? Nah, cabaran dalaman, okey. Apa cabarannya? Pembentukan Malaysia buktikan Persekutuan Gabungan 13 buah negeri. Satu lagi apa? Dekat pecahan bintang kita ada 14. Apa lagi? Singapore. Tak, sekarang. Bila kita nak asyik nak keluar ke Singapura dah. Negara ni I know, bergabung. wilayah persekutuan. Ya, wilayah persekutuan. Mana wilayah persekutuan? Kuala Lumpur je. Kuala Lumpur je? Kuala Lumpur, Labuan dengan Putrajaya. Sekarang Putrajaya baru je menjadi wilayah persekutuan. Okey, yang keduanya, ini pengenalan bahawa kita menghadapi cabaran disebabkan latar belakang kaum dan etnik yang tak sama lah. Apa etnik yang tak sama, apa kaum yang ada di Malaysia ni? Dia ambil lah kaum Melayu dekat tanah Melayu. Okey, Melayu, India, Cina banyak tanah Melayu. Di Sabah Sarawak, Bumi Putra. Bagilah contoh. Apa Bumi Putranya? Kaum Iban, Melanau lah apa ke. Okey. Okey, yang ketiga, wujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi dan pembangunan sosioekonomi disebabkan Sabah Sarawak, dia lebih berfokus pada Sabah Sarawak, okey. Itulah masalah kita di Tanah Melayu tak ada masalah, di Semenanjung tak ada masalah. Kita boleh mengatasinya sebab kerajaan pusat, kerajaan persekutuan di Kuala Lumpur. Yang kita jadi masalah untuk membangunkan ekonomi, sosioekonomi penduduk di Sabah Sarawak. Okey, ni samalah tu pembangunan ekonomi di Sabah Sarawak, ni sikit. Okey. Dia cerita pada kita, Malaysia juga menghadapi cabaran dalam persaingan persaingan politik, menggugat perpaduan kaum. Ini dicerita kat mana ni? Ini diceritakan di, tengok buku teks awak supaya nampak lebih jelas. Muka surat berapa? Satu, dua, satu je ke? 1, 2, 1. Tak. Ni. Ini. Dia 118. Kan? 118 tu kot. Tu 118. Okey. Cabaran yang pertama tadi, kita masalah pembangunan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak ni. Okey. Jadi Sabah Sarawak ada kekayaan hasil bumi tapi rakyat dia masih kampung. Okey. Tak reti nak membangunkan, nak menggunakan keistimewaan negeri dia tu untuk ke arah ekonomi yang lebih baik. Okey, jadi kita terpaksalah mempelbagaikan pertanian komersial. Pertanian komersial sama di tanah Melayu. Okey, pertanian komersial kita apa? Pertanian komersial tu apa? Komersial. Besar-besaran. Secara besar-besaran. Okey, pertanian berskala besar, komersial. Kita nak komersialkan, kita nak eksport. Jadi di tanah Melayu dah buat dah. Okey, kita buat rancangan pembangunan tanah baru, Felda. Hantar orang-orang susah tu pergi Felda. Okey, dia tanam mata getah dan kelapa sawit. Mula-mula tanam tu dia kecil, susah dah hidup. Okey, bila dia dah keluarkan hasil, orang Felda kaya lah juga. Okey, boleh tengok perubahan rumah dia tu. Okey, jadi benda yang sama nak dibuat di Sabah Sarawak. Okey, kita juga nak memajukan yang ni kat sini, dekat sini. Okey, dia akan cerita pembangunan sosioekonomi dari segi ekonominya. Okey, pertanian yang daripada kampung tu jadi kita nak perkenalkan dia yang komersial. Okey, pertanian sara diri tu kita nak perkenalkan yang komersial. Lepas itu apa lagi masalahnya? Okey, masalah pembangunan, perhubungan dan pengangkutan. Kita dah tahu dah pengangkutan di Sabah Sarawak ni lebih kepada pengangkutan air, kan? Guna air itu sebab kalau kita ditransfer ke Sabah Sarawak, allowance ni besar. Sebab kita berhadapan, cikgu-cikgu berhadapan kesukaran untuk bergerak ke sekolah-sekolah. Ada yang terpaksa naik sampan awal pagi, okey, naik pengangkutan laut awal pagi, meredah hutan dan sebagainya. Itu sebab allowance kita besar kalau kat sana. Awak nanti kalau nak duit yang banyak pergi transfer sana. Okey. Baik, lepas itu
kita juga adakan sistem pendidikan, memajukan sistem pendidikan. Ini semuanya di dalam sosioekonomi. Pendidikan itu sosial. Sosial ni ialah sosio lah. Okay. Apa lagi berkaitan dengan sosial? Penduduk, pembangunan sosial ni pembangunan untuk masyarakat lah. Okay. Perhubungan, pengangkutan, pendidikan, itu sosial. Jadi bila sosial tu sangat besar. Okay. Jadi kita nak bangunkan sistem pendidikan juga. Sebab waktu British apa pendidikannya? Sekolah Vernacular. 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 Vernacular tu maksudnya apa? Dia macam kalau Melayu. Pendidikan vernacular ialah menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Okey, bahasa ibunda. Kalau vernacular Cina, bahasa Cina lah. Cikgu dia dari Cina, buku-bukunya, okey, sukatan pelajarannya daripada Cina. Okey, jadi sekolah Inggeris dan sekolah Cina ataupun vernacular Cina dan Inggeris ini berada di bandar-bandar. Okey, jadi kita juga nak bangunkan vernacular yang lain. Okey, jadi kita tumpukan usaha membina sekolah dan melatih tenaga guru dalam buku awak ni. Pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumi Putra. Itu sebab bila Tun Razak menjadi Menteri Pendidikan yang pertama tu, dia sebab apa punca utama kita menyokong perikatan. Parti Perikatan Menang Pilihan Raya tu, apa punca utamanya? Apa manifestonya? Tak tahu manifesto? Tak ingat? Siapa janji? Tak ingat. Janji. Janji-janji dia, manifesto. Antara janji Parti Perikatan ialah memberi pendidikan percuma kepada semua. Okey, semua rakyat boleh dapat pendidikan percuma. Sebab masa British kita tak dapat. Okey, kita tak dapat. Yang diberi hanya golongan bangsawan, elit bangsawan. Macam tu. Jadi benda yang sama jugalah, cabaran juga untuk kerajaan Malaysia mewujudkan sistem pendidikan yang sempurna. Okey. Ini yang kelima ini, Malaysia menghadapi cabaran dalam persaingan politik. Persaingan politik bukan dulu saja. Okey, bukan sekarang je, dulu pun sudah berlaku. Okey. Sekarang apa politik kita? Politik terbaru kita apa? Nama parti kan cikgu? Kan nama parti. Parti tak ada hal sebab kita Demokratik bukan? Demokrasi. kita demokrasi. Demokrasi tu tahu tak apa? Tahu yang pilihan raya. Bila maksud demokrasi itu merujuk kepada suara rakyat. Okey, demokrasi tu sebab disebut demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen. Apabila demokrasi, rakyat akan boleh mengundi, berhak mengundi dalam pilihan raya dan wakil itulah yang ke parlimen. Okey, membincangkan apa yang kita usulkan. Okey, buat itu, buat ini, dia bahas kalau dalam parlimen itu. Parlimen ada berapa dewan? 2 dewan. 2 dewan. Dewan mana yang berfungsi untuk yang kita pilih? Ya, rakyat pilih, maknanya orang itu akan menjadi ahli mana? Dewan Rakyat cikgu. Dewan rakyat lah, rakyat pilih. Namanya rakyat, Dewan Rakyat. Okey, dan satu lagi Dewan Negara ataupun kita panggil Dewan Senat. Itu Agong pilih. Okey, reti ke Agong nak pilih ni? Tahu ke Agong pilih? Disarankan oleh negeri-negeri. Negeri-negeri hantar wakil. Okey, 2 orang hantar calon dia. 2 orang calon daripada setiap negeri. Okey, kenapa dia tahu ke? Okey, menteri besar negeri dia tahulah. Okey, orang ini lebih layak. Siapa orang yang layak itu? Orang yang kejayaan cemerlang, okey, ada pencapaian cemerlang dalam sesuatu bidang. Itu sebab tak pelik ada juga artis menjadi ahli Dewan Senat atau Dewan Negara. Dia dipanggil senator. Okey. Jadi berlaku juga persaingan politik dekat mana ni? Di Sabah, di Sarawak. Dia tengok di Sarawak kenapa tu? Sekarang berlaku juga persaingan politik ni. Tengok siapa meningkat. Okey. Stephen Kalong. Okey. Jadi ahli Cikgu? Kaunsil Negeri, Majlis Negeri. Ya.
Apa maksud dia mendapat Ya. undi tidak percaya? Undi tak percaya ni maknanya kita nak gagalkan dia. Maknanya kita tak sokong dia. Undi tidak percaya itu tak sokong. Contoh kata ada 3, undi tidak percaya 2 daripada 3. Yang percaya 1 je. Faham. Itu undi tidak percaya. Okey, itu yang berlaku apabila kes COVID kita dah mulanya dah bagus, dah kosong. Tapi bila berlaku undi tidak percaya di Sabah, okey, semuanya berpunca daripada seorang tu. Okey, sekarang dia pula mencetuskan kemelut di negara kita. Okey, mengusulkan nanti undi tidak percaya juga, lebih kurang macam itulah, tak percaya kepada siapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, Muhyiddin naik atas lantikan agung. Okey, sebelum Muhyiddin siapa? Tun Mahathir. Tun M Parti Bersatu. Tun M naik disebabkan dia sangat berpengaruh. Padahal parti dia tu tak dapat undi yang banyak. Okey, tapi semua di AP semua okey akurlah Tun M ini sangat berpengaruh dalam parti Bersatu. Okey, kita jadikan dia PM. Tapi dia sepertinya boneka saja. Yang banyak undi waktu itu ialah DAP. Kan? Undi yang banyak ialah DAP, lebih kurang. Banyak juga PKR. Jadi Bersatu tu sebab parti baru. Ditubuhkan oleh Tun M untuk menjatuhkan Najib. Macam tu. Jadi pengerusi Parti Bersatu Tun M. Timbalan pengerusinya ialah Muhyiddin. Menangi samalah juga dengan Tun M hari tu. Tun M terpaksa bergabung parti untuk melemahkan parti Barisan Nasional. Barisan Nasional gabungan parti juga kan? Betul? Tak Betul, Cik. faham? Barisan Nasional, apa lambangnya? Yang pemberat tu sih, yang the wing tinggi. Barisan Nasional, okey, kita kalau nak kuat, kita mesti bergabung. Kalau parti sendirian, kau kalah. Tak payahlah pergi buang duit. Masuk bertanding lah parti secara individu lah. Parti kecil kita tak payahlah, takkan menang punya. Okey, bila nak pilihan raya besar-besaran, kita mesti gabung parti. Okey, gabung parti tu maksudnya apa? Parti UMNO untuk orang Melayu, parti MCA untuk orang Cina, parti MIC orang India, dia bergabung. Kita panggil sekarang, dulu dipanggil Perikatan, tapi sekarang dipanggil Barisan Nasional. Itu ialah parti kerajaan. Nak lawan parti mana? Parti pembangkang. Siapa parti pembangkangnya? Bersatu, PKR, DAP, semua tu bergabung. Jadi bila bergabung, dia panggil nama parti dia apa? Perikatan. Perikatan Nasional kan? Betul? PN. Kan? Jadi bergabung. Dia menang. Bila dia menang, dia membentuk kerajaan. Bila bentuk kerajaan, orang dah bagi kepercayaan tu, dia pula menghilang masalah. Tun M nampaknya merajuk lah letak jawatan. Bila dia letak jawatan, automatik kita tak ada siapa. Jadi mesti ambil daripada Parti Bersatu juga. Tun M tu daripada Parti Bersatu. Bila dia letak jawatan, kita terpaksa ambil daripada Parti Bersatu juga. Itu yang Agung naikkan Muhyiddin. Okey, faham? Politik kita berlaku. Faham. Politik kita berlaku 1-2 hari ni agak goyah, sampaikan kita sebutlah tak perlu dah apabila Tan Sri Muhyiddin melantik siapa? Ismail Sabri menjadi TPM dia. Kenal ke Ismail Sabri? Kenal cikgu. Tiap hari dia keluar bercakap itu. SOP.
Okey, tak jadi juga kan SOP kita kes makin mencanak naik. Elok-eloknya sikit tengok 11,600 kan. Itu SOP dia tu. Kenapa tu? Waktu kemelut COVID yang sangat hebat ini dia boleh bercerita pasal politik. Jadi siapa nak duit banyak dengan cara tak berapa bersih masuk politik. Tapi kenalah. Jangan tu. Janganlah, okey. Jangan macam tu. Itu sebab kalau dalam Islam, Kalai, dalam Islam antara orang yang dihisap, orang pertama antara yang dihisap ialah, yang dihitung pemimpin yang, para pemimpin yang tak adil. Okey, awak nak jadi sangat pemimpin tapi adakah awak adil? Itu antara orang yang pertama kita hisap. Lepas tu hakim yang tak adil juga. Okey. Hakim. Dulu kita ada pakai sistem juri, sekarang tak ada juri lagi ya. Okey. Hakim antara orang yang awal. Jadi janganlah berebut. Kalau tak layak, jangan jadi pemimpin. Bila dunia akhir zaman ini, pemimpin dipilih daripada orang yang bukan ahli. Itu Nabi Muhammad cakap. Okey. Pemimpin yang bukan ahli. Jadi keadaan kita sekarang bila kita sibuk Muhyiddin lantik Sabri, Ismail Sabri jadi TPM. Jadi Ismail Sabri tu daripada parti mana? UMNO tu. Okey? UMNO cikgu, mostly tu UMNO. UMNO. Jadi orang kuat UMNO marah. Jadi dia mengusulkan undi tidak percaya kepada Muhyiddin. Kan goyahlah Muhyiddin. Sebab Muhyiddin parti sikit je. Dia mengharap sokongan besar daripada UMNO sebab timbalan Muhyiddin sekarang Sabri, Ismail Sabri. Sedangkan dia tu pengerusi. Pengerusi UMNO. Siapa tu? Pengerusi UMNO tu? Apa nama dia cikgu? Aduh, dah lupa. Zahid Hamidi. Yang terlibat kes Aswa tu, 3 million. Zahid Hamidi. Jadi macam mana orang nak lantik dia dengan kes mahkamahnya yang sangat besar. Betul. Okey, siapa nak lantik dia? Dia jugalah yang mencetuskan idea supaya pilihan raya undi tidak ataupun usul tidak percaya di Sabah dan Sarawak. Okey, khususnya di Sabah lah. Okey, dia yang berpakat dengan Musa Aman dan sebagainya supaya usulkan undi tidak percaya kepada Ketua Menteri Sabah. Jadi kita terpaksa buat pilihan raya, daripada situlah COVID kita melonjak naik. Jadi kita tak nak sebutlah benda lama. Sama juga ni Malaysia hadapi cabaran persaingan politik dicita-cita di Sarawak. Apabila Stephen Kaloningkan mendapat undi tidak percaya. Undi tidak percaya, jadi tak boleh lah. Bila undi tidak percaya, kita kalau orang yang bermaruah, kita terpaksa, no problem, kita cuba buat undi balik semula. Itulah undinya. Jadi undi tidak percayanya tengok apabila 21 ahli kaunsil negeri tidak berpuas hati. Ramai tu, 21 tu ramai tu. Jadi bila kita dah buat mencabar tindakan mahkamah dan menang kes, jadi kita mesti bawa ke mahkamah. Kita beritahu, betul ke undi tidak percaya? Rupanya menang kes. Stephen Kaloningkan menang kes tapi masih mendapat undi tidak percaya daripada kaunsil negeri. Jadi bila berlaku begitu, politik mesti tak stabil. Politik kita mesti takkan stabil. Sama je di mana-mana pun politik takkan stabil. Pasal apa berlaku macam tu? Dekat Amerika, dekat Britain sana tak berapa jadi macam tu. Dekat Amerika pun tak berapa sebab jadi. ada 2 parti je situ cikgu. Ya. Sikit je kita bebas, parti banyak. Itu sebab kadang-kadang kita tengok orang pergunakan individu untuk bentuk parti baru. Kadang-kadang tak apa-apa partinya kan. Guna orang tua lah untuk dapat sokongan rakyat kampung atau penduduk kampung. Sampaikan di Sarawak terpaksa diadakan darurat. Darurat maknanya keadaan amat tegang lah. Darurat akan berlaku diisytiharkan apabila ketegangan keamanan mengancam keamanan. Jadi tukarlah Stephen Kaloningkan tu kepada siapa tu? Pemimpin tu Tawi.
Dan yang paling besar sekali yang masalah yang kita terpaksa hadapi, cabaran yang kita hadapi ialah komunis. Jadi jangan risau, okey. Kalau dia nak cerita cabaran yang banyak, tengok cabaran apa dia nak. Kalau cabaran pembangunan sosioekonomi, ceritalah satu-satu. Membangunkan ekonomi dulu. Membangunkan pendidik sosionya apa? Pendidikan. Sosio lagi apa? Perhubungan. Okey, macam tu. Tengok cabaran, pecahkan. Okey. Baik, kalau dia nak cabaran persaingan politik, inilah dianya. Okey, sikit saja tapi ni tak boleh jadi esei ni. Okey. Kalau ancaman ataupun cabaran dari segi komunis, ini sangat besar. Okey, boleh jadi esei sangat besar ni. Cikgu rasa inilah yang akan dieseikan untuk awak. Inilah nota sangat padat awak nak gini. Ni dia, cikgu dah terang tadi. Hasil-hasil nilai pengeluaran lah ni kegiatan pelbagaikan ekonomi, memajukan perhubungan, memajukan pendidikan. Inilah ni. Kalau A ialah sosioekonomi, tajuk besarnya. Kalau dia nak apa benda yang kita nak majukan, pelbagaikan kegiatan ekonomi untuk ekonomi. Kalau sosio atau sosialnya ialah sistem perhubungan dan pengangkutan. Dan juga pendidikan. Tengoklah tu. Okey. Okey, cikgu dah terang yang ni. Okey, seterusnya. Cabaran dihadapi ni politik di Sarawak, cabaran politik Sarawak ini Stephen Kalunikan yang mendapat undi tidak percaya. Okey, krisis politiknya menjadikan politik tidak stabil, mengancam keselamatan. Kenapa boleh mengancam keselamatan agak-agak awak? Sebab takut ada pergaduhan ke, berlaku pergaduhan. Ada tak bukti kita mula bergaduh di tempat kita? Dia ni lah di KL ada tak? Bila Perjumpaan baju merah, perjumpaan baju kuning. Itulah dia. Okay? Bila dia berhimpun macam Melayan Union, dia diam elok-elok je, angkat spanduk je tak apa. Okay? Tapi dia kalau diasak, diprovok, orang baik pun lama-lama akan jadi marah, betul? Itu mengancam keselamatan. Jadi kita perlu guna polis, FRU dan sebagainya. Itu yang dihantar gas pemedih mata dan sebagainya tu. Okay? Cuba awak cek mengancam keselamatan ni waktu Anwar Ibrahim diturunkan daripada TPM. Itu sangat hebat. Okay? Awak cek kat situ lah. Pemecatan Anwar Ibrahim. Awak tengok. Okey, cabaran politik tadi kita dah terang. Stephen Kalunikan, undi tidak percaya, terpaksa tukar kepada Tawi Sili. Okey. Cabaran perpaduan kaum ni apa? Yang tadilah cabaran perpaduan kaum. Kita ada kaum yang banyak. Okey, kesimpulan untuk sini, negara menghadapi usaha. Okey, ini. Negara kita hadapi pelbagai cabaran dalam usaha mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Okey. Ataupun keseimbangan pembangunan sosioekonomi ke apa? Okey, awak nak cerita yang mana? Kita hadapi pelbagai cabaran. Okey, jadi nak cerita yang mana? Mana pelbagai cabaran tadi? Mana awak? Kaum, like menyatukan kaum. Kita menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha. Bukan dia tanya usaha. Dia tak tanya usaha. Tengok ni. Kita menghadapi pelbagai cabaran. Contoh cikgu jadikan di soalan. Kita hadapi pelbagai cabaran dalam usaha mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Okey. Bincangkan, bahaskan. Okey. Apa tu? Apa yang awak nak bahas? Perpaduan kaum, bukan? Satu je. Cik Mek. Satu je. Ni lu. Politik. Ni semua Politik. Ini ekonomi, pembangunan dan ekonomi. Ini pembangunan tu sosial. Pembangunan dari segi sistem perhubungan, pembangunan dari segi ekonomi hasil, pembangunan dari segi pendidikan. Okey, ini semua yang kita cabaran yang kita dapat ni. Inilah dia.
Okey. Dah habis kesimpulan kau dah tak ingat pembangunan dari segi kaum, bolehlah masuk semualah tu. Semuanya ada cabaran tu. Kenapa ada cabaran? Susah nak menyatukan orang pelbagai kaum, bukan senang. Okey, sebab masing-masing ada pendapat sendiri. Okey, kita berbeza pandangan, kita berbeza politik, kita berbeza ideologi dan sebagainya. Jadi nak menyatukan bukan senang. Kau adik-beradik 2-3 orang pun bergaduh. Macam itulah. Okey. Okey, sebagai rakyat Malaysia, perpaduan yang sedia terjalin dan integrasi nasional di negara ini perlu diperkukuh dan pertahankan bagi mewujudkan suasana aman dan harmoni. Kalau macam ni kebat boleh? Beri pendapat anda. Jadi benda awak nak buat perpaduan yang sedia terjalin antara kaum dan integrasi nasional perlu diperkukuh dan dipertahankan bagi mewujudkan suasana negara aman dan harmoni. Beri pendapat anda. Awak nak beri pendapat yang apa tu? Soalan dia banyak. Soalan dia panjang. Okey, tapi kalau soalan mudahnya, agaknya apa dia tanya awak? Jadi, bila dapat soalan sejarah, kita kena mudahkan soalan. Okey, kalau duk baca je yang panjang-panjang ni, awak takkan dapat tau. Apa dia? Tajuk ni panjang tajuk ni panjang. Tak boleh, nanti kita akan sambung lepas cuti lah. Okey, apa dia ni? Macam mana nak wujudkan suasana? Ya. Betul? Betul ke tu? Rasanya betul. Perlu diperkukuh dan dipertahankan. Maknanya apa yang perlu diperkukuh tu? Langkah-langkah mewujudkan perpaduan. Itulah tu. Itu je sebenarnya. Okey, jelaskan langkah yang boleh diambil untuk memperkukuh perpaduan. Yang tu je. Nampak? Jadi dapatlah perpaduan kita itu diperkukuhkan, dipertahankan. Apa yang perlu kita kukuhkan? Jadi berilah langkah dia. Okey, kita kukuh dan kita pertahankan. Ada bukti masukkan, bukti dekat sekolah ada. Jadi bukti dia kita akan sebutlah. Kalau program di sekolah kita apa? Program apa? Kalai, apa program yang awak masuk Kalai? Kalau kat sekolah. Ada tak? Ya cikgu. Program apa yang kita buat untuk perpaduan ni? Perpaduan. Merdeka. Merdeka tu cikgu. Yang kita Merdeka nak ada. buat Kalau Buat poster. remove, rancangan remove. Ada remove? Remote. Remote. Apa cikgu? Sebab sekolah kita tak berasa sangat remote sebab kita punya tak ada sangat kaum yang lain. Okey, beberapa orang aja rancangan remote. Okey, itu terdiri pada rancangan integrasi itu terdiri pada kaum yang lain. Ada Cina sikit, India sikit. Kalau banyak kita akan buat rancangan tu. Okey. Okey, baik. Boleh, betul lah tu. Jadi kita kalau dapat soalan, penyelesaian konflik secara rundingan penting demi kesejahteraan. Benda ni, bincangkan. Maknanya apa saja konflik, apa saja masalah, kita mesti bincang secara ataupun kita mesti selesaikan secara rundingan. Okey, kita bincanglah, carilah rundingan-rundingannya. Ini dia merujuk kepada rundingan kita bersama menyelesaikan masalah Singapura. Ini Cak Naminda aplikasi kebat ke pelbagai kaum di Malaysia merupakan cabaran utama dalam usaha memupuk perpaduan. Bahaskan yang tadilah. Okey. Kita bahaskan. Sebutlah kaum apa, jadi langkah-langkah kita perlu ambil. Okey, cikgu habiskan Singapura je sikit. Ni memerihalkan pemisahan Singapura daripada Persekutuan Malaysia. Lama ke dia duduk dengan kita ni? Malaysia bersama kita? Tak, sekejap je. Sekejap je. Okey. Tengku, it was my idea. Okey, Tengku beritahu bahawa apa musuh dalam selimut? Selain musuh dalam selimut, apa peribahasa yang kena dengan musuh dalam selimut? Gunting dalam lipatan. Duri dalam daging. Gunting dalam lipatan. Alah, api dalam sekam. Api dalam sekam. Api dalam sekam. Api dalam sekam cikgu pernah rasa. Cik dulu. Dia dah kecil sangat, umur dia datang 1 kot ke macam tu lah. Api dalam sekam. Macam cikgu boleh terasa. Awak tahu ke api dalam sekam?
Tak cikgu. Tak tahu. Api dalam sekam. Sekam ni hampas kayu ke, hampas papan yang kita ketam papan bagi licin-licin tu, kita balak, daripada balak tu kita proses jadi papan ke apa semua, hampas dia tu, serbuk dia tu, habuk dia tu. Itulah dia dipanggil sekam. Sekam padi. Tahu sekam padi? Tak cikgu. Sekam. Okey, padi kita dia ada kulit. Kan? Dia ada kulit kan? Dia kena pukul kan? Kalau kat India dia kena pukul. Kita pukul, dapatlah padi. Pukul tu kita banting Kita pukul di dalam kepuk. Tahu kepuk? Dia ada macam pondok kecil tu kan, tepi kiri kanan depan tu dia bertutup. Sebab kita nak pukul padi kita tu orang kampung. Okey? Pukul ketuk-ketuk macam tu, gelailah dia padi tu daripada batang. Daripada padi tu kita akan proses, asingkan kulit dia. Kulit dia yang warna coklat tu. Tahu? Tak tahu kulit padi? Tahu. Kalau padi dulu, kalau padi orang buat sendiri, contoh kat Kedah, dia ada sawah sendiri, dia buat sendiri, dia tak hantar mesin. Tapi sekarang kalau banyak, kita pergi hantar kedai. Okey? Contoh kalau kita beli padi macam tu, kita letak di atas nyiru. Tahu nyiru? Tak cikgu. Tak tahu. Tahu cikgu. Tahu? Tahu yang macam apa, Betul. daripada rotan tu kan dia buat kan. Ya kecil tapak tangan nyiru. Saya tadahkan. Besar nyiru tu, bubuh padi kita atas tu. Tampi. Tahu tampi? Tak cikgu. Yang tu tak tahu. Allah kau ni. Tampi tu maknanya kita goyang-goyangkan nyiru kita tu. Hampas dia tu kena angin, hampas dia keluar lah. Yang tinggal padi kita, beras kita je lah. Padi dan beras tu memanglah benda yang sama. Tapi padi tu yang ada kulit lagi. Beras tu yang dah bersih. Okey, yang dah putih tu. Kita nak masak tu beras. Okey. Banyaknya ilmu ni, pengetahuan tak dah tahu ni. Jadi kenalah peribahasa tu sangat relate dengan kehidupan. Okey, melukut di tepi gantang. Itulah dia. Ampas padi tepi-tepi tu yang kita tak nak tu, melukut tepi gantang tu. Duduk dia dekat tepi yang kita tak pakai dia. Itu sebab kita kena tampi buang. Itu ialah sekam. Kalau banyak tu kita panggil sekam padi. Macam mana nak buang dia tu? Kita hidupkan api bawah dia. Api tu makan sikit sekam tu. Okey, kita tak tahu pun, tak nampak pun api. Tapi kalau terpijak sekam tu memang panas lah sebab ada api bawahnya. Itu yang Tengku cakap. Okey, Singapura itu seperti duri dalam daging. Jadi bila duri dah ada dalam daging, apa jadi daging? Contohlah tangan kita, duri masuk kat tangan kita, daging kita ni. Duri, kita tercocok duri. Apa akan jadi? Tak pernah tercocok duri, tak pernah masuk. Benar tak Benar tu? cikgu. Benar. Apa jadi? Benar. Sakit Benda cikgu. sangat sakit, akan bernanah. Itulah maksud Tengku. Okey, Singapura itu seperti duri dalam daging. Sebelum dia merebak, mendatangkan kesakitan, mendatangkan nanah pada kita, eloklah dia kita asingkan. Kenapa kita asingkan Singapura ni? Dia minta apa ni? Dia minta lah itu yang dia tuntut tu. Dia tuntut tu contohnya ni. Faktornya. Dia tuntut buka pasaran bersama. Okey. Pasaran bersama. Yang kedua, dia tak puas hati dengan cadangan tambahan cukai. Yang ketiga, dia nak kenakan kadar faedah terhadap pinjaman. Okey, baca dalam buku teks awak tu. Dia bagi pinjaman sekononnya nak bagi kita pinjaman 150 juta tanpa faedah, tiba-tiba nak kenakan faedah. Pinjaman tak bagi pun. Kenapa kita nak pinjam? Kita nak pinjam sebab nak bangunkan Sabah Sarawak. Sekarang dia minta pula dah bunganya. Jadi kita marah. Okey, perjanjiannya macam mana? Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Lee Kuan Yew politik. Lee Kuan Yew memang dia join Malaysia juga sebab nak selamatkan kedudukan dia, cikgu cakap kan. Apa kedudukan dia yang dah goyah tu? Jawatan dia kan cikgu? Bukan? Ya, dia sepertinya, okey, kalau kita tengok di tempat kita sekarang sepertinya Najib. Najib tu parti kerajaan.
Tapi bila kita berusaha menumbangkan parti kerajaan, yang naik parti pembangkang. Siapa parti pembangkang? Gabungan Bersatu, PKR, PAS semua tu, DAP semua tu, itu parti pembangkang. Bila naik je Najib, bila naik je pembangkang, tengok Najib sekarang berdepan dengan apa. Okey, kita akan bongkar lah semua sekali. Rasuahnya, duitnya, segala macam. Geledah rumah dia semacam tu lah. Itulah yang membimbangkan Lee Kuan Yew sebagai parti kerajaan. Sebab apa yang menang itu Barisan Sosialis. Okay, pilihan raya yang dibuat di Hong Lim, Barisan Sosialis yang menang. Itu Lee Kuan Yew memang daripada awal lah. Nak selamatkan kedudukan dia je, dia join kita tu. Nampak bila dia dah join kita, ditambah tempat dia komunis. Nampak, dia tak puas hati sebab peranan Singapura terhad. Apa maksud terhad? Kalau awak tengok jumlah kerusi, sikit dia kan? Betul tak? Jumlah kerusi. 14 Dia kecil. Kita bagi dia sikit je, 14 ke. Lepas tu orang Sabah 15. Okey. Sarawak dia besar sikit, dia banyak sikit tu. Jadi dia tak puas hati yang tu lah. Okey, kenapa sikit sangat? Dah dia kecil, buat apa banyak-banyak? Okey, dia tak puas hati tu. Konflik pemimpin PAP, perikatan. Ini yang kita sebut konflik di dalaman lah. Kempen Malaysia ni. Yang ni lah yang kita terpaksa keluarkan dia. Okey, dia berkempen Malaysia ni, pasal apa yang dia kempen ni? Hak yang sama rata untuk semua kaum. Okey, padahal sudah termaktub di dalam perlembagaan yang dibuat, yang kita dah buat 1957 itu cerita pasal istimewanya kaum Melayu. Okey. Lepas bila masuk Sabah Sarawak, istimewa juga dapat Bumiputera Sabah Sarawak. Jadi ini yang dia nak tuntut sama rata, mana pergi untuk China, mana pergi untuk India, mana pergi untuk lain-lain. Jadi dia berkempen Malaysia. Jadi yang ni lah. Okey. Jadi dengan adanya kempen yang ini, tengok ini cabaran dia sebut satu-satu ni. Masalah hubungan politik, ekonomi dan sosial. Okey. Baik, bila wujudnya benda-benda ni semua, ini tentang pinjaman ni Yang kelima, bila adanya Malaysia tadi, maka berlaku rusuhan kaum dekat Singapura. Okey, apa yang berlaku rusuhan kaum ni? Dah dia tuntut. Jadi rusuhan menuntut hak sama rata lah. Jadi di Singapura juga ada kaum Melayu. Jadi itu sebab kaum Melayu, kaum Islam di Singapura, apa agaknya keadaan mereka di Singapura sekarang? Kalau kita kira nak menyesal tu, agak menyesal lah pergi bermastautin di Singapura. Okey, sepertinya orang Melayu tak ada pun di Singapura. Jadi kita sangat akur dengan pemerintah Singapura lah yang lebih kepada China. Okey. Baik, yang ni Singapura kita pisahkan. Cikgu habiskan Singapura dulu Okey. Tengoklah tu. Ini detailnya nampak nombor 1. Tengku berunding dengan Lee Kuan Yew, gagal. Nah dia. Lepas itu Lee Kuan Yew ada lagi ke sekarang? Dah Tengah duduk rumah. Dia walaupun dia dah tua, Singapura bayar gaji yang banyak. Kenapa bayar gaji banyak untuk dia? Sebagai pemikir strategi. Ni. Lee Kuan Yew sangat hebat dah tua pun dia. Okey, Tengku arahkan Tengku Tun Razak mesyuarat. Okey, bincang tentang pemisahan. Dan bila tak berjaya selesaikan, kita bincanglah nak berpisah. Okey, setuju dengan rancangan berpisah. Mesyuarat khas Kabinet Malaysia. Kalau kita ada masalah-masalah tergempar, kita akan tubuhkan mesyuarat khas Kabinet Malaysia. Kita buat khas. Bukan macam mingguan ke bulanan ke tak. Kita mesti buat secara ad hoc. Setuju dengan rancangan pemisahan. Jadi kabinet kita setuju, parlimen kita setujulah. Jadi Tengku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew tanda tangan persetujuan Singapura keluar daripada Malaysia. Nampak? Kita mesti buat tanda tangan hitam putih. Tengku Abdul Rahman bawa usaha pemisahan Singapura dalam Parlimen Malaysia dan rang undang-undang pemisahan Singapura diluluskan. Kalau kita dah luluskan tu, maknanya dalam perlembagaan kita, mana-mana bahagian tentang Singapura, kita buang lah. Itu sebab maksudnya perlembagaan boleh dipinda.
Dipinda, bukan ditukar. Ditukar tu lain, dipinda. Pinda tu maknanya kita adjust sikit. Singapura dapat 14 kerusi katakan. Buanglah perkataan Singapura dapat 14 tu. Itu ialah pinda. Okey. Dah habis dah. Pemisahan Singapura tidak dapat dielakkan. Kerajaan ambil langkah keluarkan Singapura daripada Malaysia. Kenapa? Untuk menjaga kepentingan kedua-dua negara dan kemakmuran rakyat. Sebab kita berjiran. Okey. Janganlah sebab ni kita bergaduh. Tu tak nak. Lebih baik kita keluar. Tak ada masalah. Samalah orang berpisah, orang bercerai. Okey. Bercerai. Janganlah bergaduh. Boleh? Nampak. Jadi kedua-dua negara menggunakan saluran rundingan selesaikan isu. Ni kita perlu elakkan unsur kekerasan dan selesaikan sebarang konflik. Kita nak dapat merdeka daripada British yang besar tu pun secara rundingan. Apatah lagi kita nak selesaikan, nak keluarkan orang daripada negeri kita. Okey, boleh? Ni contoh soalan. Kewibawaan pemimpin penting dalam memperjuangkan maruah bangsa. Bincangkan. Apa benda ni? Apa benda ni? Kita nak cerita apa ni? Kalau cikgu nak 3 perenggan, dia sebenarnya 3 perenggan cukup dah dapat 8. Okey, itu besar tu. Maknanya satu perenggan tu 3 baris sudah cukup dah. Tak nak buat perenggan 3 cerita. Macam tu. Apa benda nak cerita ni? Dia cerita pasal apa ni? Pemimpin. Dia jaga rakyat. Poin dia mana? Isi dia mana? Pemimpin Perjuangkan maruah bangsa. Pemimpin yang Yang ni lah. Dia yang ni pemimpin yang berwibawa. Berwibawa ni maksudnya sangat besar. Berwibawa ni sangat besar. Kalau kita sebut amanah, itu satu elemen. Satu komponen daripada wibawanya dia. Okey, kalau kita sebut dia tak makan rasuah, itu satu daripada komponennya. Kalau kita sebut dia sangat adil, itu satu daripada komponennya. Maknanya kewibawaan ini, maknanya dia suruh kita cerita bagaimana pemimpin yang hebat, yang berwibawa ini sangat penting. Dia mampu memperjuangkan maruah bangsa. Sepertinya yang ni. Kita bagilah contoh. Sepertinya Tun Razak. Kita bagi contoh. Ini pemimpin yang berwibawa, berjiwa rakyat. Ini yang contoh kita nak buat. Pemimpin yang berwibawa, yang berjiwa rakyat, yang prihatin dengan kesusahan rakyat. Itu contohnya. Contohnya Tun Razak. Okey, telah dinobatkan sebagai pembangunan. Bapa pembangunan. Kenapa? Dia punya usul lah maka pembukaan tanah baru Felda dibentuk, dibuat, dibuka. Untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Nanti ini kemudian ni. Okay. Rakyat yang dah tak miskin, mestilah dapat. Rakyat dah tak miskin, rakyat dah stabil, negara aman. Jadi maruah bangsa kita dapat ditingkatkan lah. Macam tu. Ini maruah bangsa ini secara umum. Yang pentingnya ialah pemimpin yang berwibawa. Berwibawa ni besar. Jadi awak kena kecilkan. Apa cikgu kecilkan? Dia sangat prihatin berjiwa rakyat. Contohnya yang ni. Okey? Pemimpin yang berwibawa. Hebatnya pemimpin. Ni kenapa? Kita menyelesaikan masalah ataupun konflik tadi dengan cara rundingan. Bukan sikit-sikit. Runding apa? Runding nak dapat merdeka lah dia. Runding nak buang runding nak bawa masuk Sabah Sarawak dia. Maknanya secara rundingan, maknanya dia sangat berpandangan jauh, berwawasan semuanya. Itu ialah pemimpin yang berwibawa. Contohkan pemimpin kita itu, ceritalah. Jadi penting memperjuangkan maruah bangsa. Memperjuangkan maruah bangsa ni bahasa mudahnya ialah memajukan negara ke, mengekalkan kedaulatan ke, membawa nama ke pesada dunia. Itu memperjuangkan maruah bangsa. Jadi kalau kita nak sebut benda kecil macam ni susah. Okey? Macam mana ya maruah bangsa kita ni tercabar ke apa ke? Itu nanti kalau awak rujuk pada kewibawaan saja, awak tak tahu benda-benda apa, ataupun nak bagi hebat maruah saja supaya tidak diinjak-injak, jadi kita tak dapat contoh yang banyak. Itu sebab apa? Kalaulah awak ini dikira eseinya dikira secara holistik,
cikgu perlukan kematangan. Nampak kematangan itu, kita tak ada masalah. Okey, penamatnya kita ada inference. Okey, betul lah pemimpin wibawa ini dapat memperjuangkan maruah bangsa sehingga membawa negara kita kepada dunia ke apa-apalah. Okeylah, habislah. Yang ni penggunaan unsur kekerasan dalam masyarakat atau perlu dielakkan. Setuju? Setuju ke tak? Kalau ada macam ni macam mana? Setuju ke anda? Setuju. Okey, kita kena jawab yang ni dulu Siapa dia main jelaskan saja. Nampak ada dua soalan sini Dia tanya setuju ke tak, jelaskan. Kalau awak dia jelaskan saja benda ni tak jawab, tak ada markah. Okey? Tak ada markah. Yang ini setuju ke anda ini boleh je. Kalau awak tak setuju, cakap tak setuju. Okey? Dia bukan suruh setuju je benda yang dia cakap. Soalan yang dia ni. Kalau kita kata setuju, setujulah. Okey, kita berilah penjelasan kita setuju unsur kekerasan kita menyelesaikan sebarang konflik. Contohnya, okeylah kalau ada Israel tu jahat sangat, marilah kita guna kekerasan, kita bom dia habis-habisan. Awak cakap setuju. Kalau dah tak ada cara lain. Kalau kita kata tak setuju, bagilah cara lain. Tak setuju tu, cara lain tu apa? Ni menggunakan cara kekerasan. Kalau kita kata tak setuju, kita kena bagi cara lain. Bukan cara kekerasan. Kita guna cara lain. Itu yang perlu awak jelaskan. 3 cara mungkin, barulah berserta contoh. Barulah kita dapat isi. Cikgu suka 3 perkara, okey? Sebab daripada 8 tu kita akan pecahkan kepada 3. Okey, kalau 2, 4, 6, 1 isi tu 2 markah, 2 markah, 2 markah, 6. Tapi satu isi tu macam-macam awak ceritakan. Ada boleh contoh, ada boleh kesan, ada boleh inference. Macam tu lah. Okey, dah terlajak dah ambil masa BI. Jadi yang seterusnya ini menangani ancaman komunis ni kita kena buat lain lah sebab benda ni sangat banyak. Okey. Okey, awak nak ke nota ni? Tengok. Ni Tengok. Nak teacher. Cikgu jaga je slide awak boleh baca kan? Teacher. Boleh Okey. go. Baca buku teks pun supaya juga. Kalau nak nota yang banyak macam ni, cikgu tunjuk yang banyak macam ni. Tapi kalau nak cepat, cikgu guna nota cikgu je. Okey, ni awak boleh baca So baca komunis dulu lah. Sebab komunis sangat banyak cerita. Okey, ada soalan ke? Okey, minggu depan dah habis dah jumpa awak. Minggu depan selamat bercuti. Ada juga yang bercuti-cuti lama sangat tu, janganlah. Okey, walaupun bercuti, tengoklah kita punya soalan. Kalau dengan tiap tempat, kita ada, kalau cikgu dengan tiap tempat, kita ada quiz board tau. Quiz board tu, cikgu senang. Habis satu tajuk, buka benda tu, dia jawab waktu tu. Jadi kita boleh agaklah dia reti ke tak reti. Okey. Okey, tapi jadi awak nanti bukalah buku digital tu. Kalau rasa nak menguji pemahaman tu, tandalah sendiri. Kalau rasa malas nak uji, bukalah belakang tu. Okey. Okay, ada soalan lagi tak? Cikgu dah tak ambil masa minta maaf dengan Cikgu Zuraidah. Ada soalan lagi tak? Ada cikgu. Tak ada Rasanya setakat ni tak ada. Tak ada cikgu. Okey, bagus. Baik, jadi kalau tak ada soalan lagi, cikgu tamatkan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Selamat bercuti. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu.